Zijia dan Samir Verma ada sejarah di antara mereka, tetapi lebih memihak kebanggaan Malaysia ini menerusi 4 kemenangan daripada 5 pertemuan terdahulu antara mereka. Set pertama tidak menceritakan kisah sebenar meskipun Zijia menang 21-18. Memandangkan Samir hanya dikecewakan kesilapan mudah. Tetapi malang Zijia bermula di set kedua pada waktu dia sepatutnya sudah menoktakan kemenangan dengan kelebihan 18-8. 10 mata dipersiakan Zijia memberikan Samir suntikan semangat untuk cipta keajaiban. Kemenangan 27-25 set kedua buat Samir buat Zijia tersentak di set berikutnya. Pada kedudukan 19-20, Zijia hanya boleh bergantung pada nasib, tetapi terbukti tuah memihak Samir yang mengecewakan seluruh rakyat Malaysia dengan pukulan terakhir ini. Zijia challenges all 8. I think from the first set, from the starting, I made a lot of mistakes, and luckily I overcome it and won it the first set. But in the second set, I was leading quite a lot, and I think there's some changes between Samir Verma games, so maybe tactical or strategy change. So I lost the second set, and it's a tough game for me. And the third set, you can see Samir is leading all the way until the final point. So I have tried my best. From the strategy side, he done very well because you can see from the second set, yeah. And also I think Samir play better than me today, yeah. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BM Tan Sri Nurza Zakaria menegaskan ia adalah kekalahan yang tidak sepatutnya berlaku dan tiada alasan tewas buat Zijia. Itu luahan kekecewaan dari Nurza selepas kekalahan mengejut Zijia kepada Samir Verma dari India. Kalau saya, tentu saja no excuse for losing that kind of match. Bukan kalau dia telah memberi segala, orang kata, if you lose with dignity. Nurza mengharapkan kekecewaan Zijia pada kali ini mampu menjadi pengajaran yang cukup baik untuk perjalanan karier atlet ini di masa akan datang. Ini merupakan satu pengajaran yang sangat baik pada pemain-pemain seperti muda seperti Zijia yang tidak boleh mengambil mudah pemain-pemain walaupun di ranking yang jauh berbeza dengan beliau. Macam tak boleh percaya, macam tak boleh move on daripada kekalahan Zijia. Kita akan bila boleh move on esok je. Hari ini saya rasa all the way kita akan berbicara tentang isu ni. Tapi kejap lagi mungkin kita ada gambaran yang lebih luas dan jelas mengenai kekalahan Zijia. Bagaimanapun, Malaysia masih boleh meletakkan sandaran kepada bergula lelaki profesional Goh Wee Siem dan Tan Wee Kiong untuk memadam kekecewaan kem negara. Kejayaan melangkah ke final terbuka Thailand yang pertama diibaratkan gandingan ini sebagai kelahiran semula selepas rentetan kekecewaan sejak Olimpik Rio 2016. Ikuti perkongsian Wee Siem bersama Syahrazad Sani. You dengan Kiong last kali main final Disember 2019. The first Thailand Open sampai final, apa perasaan dia? Rasa happy lah, Lepas tu macam dapat confident balik. Sebab kita pun tak lama sangat tak masuk final kan. Lepas tu ini series 1000 pun tak senang. You rasa bila pergi final ni, orang ingat balik tak nama Goh Wee Siem dan Tan Wee Kiong tu? Betapa hebatnya Olympian Rio ni. Kita pun pernah capai itu level lah. So mungkin dia yang akan macam sudah tak percaya saya dengan Wee Kiong lah. Sebab kita selalu pun first round, second round, paling jauh pun quarter final kan. Mungkin dia orang sangat tak nampak kita orang more fokus dekat saya dengan Wee Kiong lah. Yeah. Honestly kan bro, bila you kata dapat balik confidence kan, before tournament tu confidence memang sangat rendah ke macam mana? Before datang sini, confidence 50-50 lah. Nampak draw pun sudah takut lah. Quarter final sudah lawan Kevin kan. Memang susah lah kalau you belum start main lagi itu. Macam feeling pun tak dapat lagi. You first day datang sana mesti pressure. So memang kena step by step lah. Yeah. Masa dekat dalam BM dulu, you dengan Kiong tahu macam mana pressure dia. You rasa Aaron dengan Woi di bawah pressure yang sangat tinggi ke compare dengan you sekarang? Mesti ada pressure sedikit lah.
Sebab you soal top pair kan, you rasa you tak boleh kalah. So you kena mesti ingat saya mesti mau menang. Tapi itu memang fikiran yang salah lah. Saya rasa kalau you dekat top pair, you mesti fikir saya mau buat yang terbaik. So you baru boleh perform well. Kalau you fikir selalu, oh saya tak boleh kalah, saya mesti mau menang. You mesti pressure datang lah, you mesti susah mau perform. Yeah. Alright. So you dengan Keong sekarang bila turun court apa pemikiran dia? Just enjoy main ke? Yeah, after ini final lah. So ini second tournament, saya dan Keong pun ada enjoy. Lepas tu nampak draw pun tak senang. Draw memang tak senang. So fokus step by step juga. Vishem dan Wee Kiong bagaimanapun tidak perlu bekerja keras dalam misi mereka untuk melangkah ke satu lagi aksi final. Ini pada waktu badminton dunia menjangkakan pertemuan epik antara mereka dan veteran Korea Selatan Lee Yong-dae, Kim Gi-jung. Sebelum turun ke gelanggang, rekod pertemuan memihak Vishem dan juga Wee Kiong dengan rekod 2-0 ke atas lawan. Sejak awal set pertama, pergerakan Yong-dae nampak lebih terbatas sekaligus membangkitkan kegusaran ke atas kualiti pertembungan ini. Dan kebimbangan itu jadi realiti pada kedudukan gandingan profesional Malaysia ini mendahului saingan 6-2. Perbincangan singkat bersama Empire menyaksikan Yong-dae, Gi-jung ambil keputusan tarik diri sekaligus menghadiahkan kemenangan kepada Vishem dan Wee Kiong. Menanti mereka di pusingan kedua adalah pasangan Thailand Supak Jomkoh Kitinumpong Kadran yang menewaskan gandingan muda negara Izzuddin Ramsani dan juga Goh Zifei. Sementara itu, bergula lelaki nombor 1 negara Aaron Chia dan So Wee-yik pastikan tiada kejutan hari pertama apabila mereka turun menentang gandingan muda Thailand. Ini susulan penyingkiran mengecewakan mereka ketika pusingan pertama minggu lalu di tangan Goh Vishem dan Wee Kiong. Set pertama menampakkan betapa Aaron dan Wee-yik selesa mengawal rentak permainan ke atas Wirapat Pak Jarung, Wong Saton Tongkam. Malah mereka mendahului interval 11-4. Sebelum memastikan permulaan langkah kanan dengan keputusan 21-10. Set kedua menyaksikan Pak Jarung dan Tongkam tingkatkan intensiti permainan memaksa Aaron dan Wee-yik lebih bertahan. Tetapi tidak memadai untuk gugat Aaron Wee-yik ke pusingan berikutnya dengan kemenangan 21-18 set kedua. I think maybe the Thai pair, they are still at the junior team, so maybe this game was a bit easier for us, but we still won't take it easy. We still play our own and do our best for this. Yeah. I think I certified my performance today because it's a great confidence because after a loss in last week tournament and you get a win in the first round, and it's a good step to move forward and go further. We may learn something from last week. We lost in the first round, so we try to come back stronger in this week, and we have to push it harder. Pilihan kelima bergu campuran dari kamp profesional negara Chan Peng Sun dan juga Goh Liu Ying tepati ramalan apabila menang mudah ke atas gandingan Jerman. Ini merupakan pertemuan sulung antara mereka dan Jones Janssen, Kilasu Ostamayer yang berada di ranking ke-66 dunia. Kemenangan 21-13 set pertama memberikan bayangan kemenangan mudah dalam tangan Peng Sun dan juga Liu Ying. Hanya 30 minit diperlukan untuk mereka meneruskan kemarahan ke pusingan kedua dengan catatan yang sama 21-13 di set yang kedua. Turut memastikan kemarahan ke pusingan kedua, bergu wanita senior Vivian Hu dan gandingannya Yap Cheng Wen. Pasangan negara ini turun menentang lawan dari England, Chloe Birch, Lauren Smith. Apa sahaja boleh berlaku memandangkan ini merupakan pertemuan pertama antara mereka. Pasangan Malaysia bagaimanapun di ranking lebih rendah, 25 dunia berbanding 18 buat Birch dan Smith. Mujur Vivian dan Cheng Wen lebih agresif dalam gelanggang untuk menafikan lawan. Selepas pertarungan 34 minit, Vivian Cheng Wen menang 21-14. 21-14. I think today's match we are more well prepared. Yeah, after our loss last week, yeah, we hope to. We did some discussion and then we tried to make some changes and then we managed to play better today. I think
for us, we feel that we take each match at a time. Yeah, because the 1,000 tournament, every opponent is level is almost the same. Yeah, we cannot like underestimate and then we have to be confident in ourselves. Then we just give our best. Then yeah, the results will come. Okey, bersama kita individu yang berhak untuk membicarakan tentang cerita hari inilah. Kan, kita tak boleh move on sebenarnya daripada kekalahan Zijia. Nak tahu sebenarnya apa jadi 18-8 tu, macam mana lead tu boleh hilang sampai ke 27-25. Ahmad ada kontak Zijia kan? Ada. Boleh kongsi sikit dengan kita. Sebelum saya ke perkongsian dengan Zijia, ingin saya katakan bahawa saya terduduk ini kali pertama saya melihat kekalahan yang dialami Zijia yang buatkan saya tersentak. Ini kekalahan yang nak salahkan Presiden BM tak boleh, nak salahkan pengarah kejurulatian BM tak boleh, nak salahkan head coach Hendrawan pun tak boleh. Ini satu kekalahan yang saya pasti akan menghantui Zijia ataupun yang akan diingat sampai ke akhir hayat dia. 18-8, satu kekalahan yang cukup luar biasa lah, Hafizal, Helin. Kalau melihat, okey, mungkin juga boleh katakan kekalahan epik lah. Epic lah, 18-8 lead kan? Sampai pengulas tu pun dah tak senang duduk. Okey. Tetapi apakah ini satu petanda bahawa perjalanan Zijia untuk menuju siri jelajah BWF yang berikutnya akan melalui fasa yang cukup getir? Sebelum kita ke arah jelajah final BWF, ingin saya tekankan bahawa Zijia baru berusia 22 tahun. Perjalanan yang masih jauh lagi untuk anak muda ini. Datuk Lee Chong Wei pada usia 22 tahun, dia memiliki persekitaran yang cukup sihat dalam kem kebangsaan. Ada Wong Chun Han, ada Roslin Hashim. Dan pada ketika itu, Datuk Lee Chong Wei bukan lagi bintang yang sedang diangkat pada ketika itu, kerana Hafiz Hashim juga dalam kem kebangsaan. Kalau nak cerita pasal penyingkiran di pusingan pertama, Datuk Lee Chong Wei pun pernah tersingkir di pusingan pertama kejohanan dunia. Satu kejohanan lebih besar daripada kejohanan ini. Dan kalau difikirkan kekecewaan lebih besar, kekalahan di Olimpik Rio 2016 bergulaki, satu mata yang memisahkan Malaysia dengan emas di pentas Olimpik. Berbalik kepada Zijia dan juga cerita untuk dia layak ke final jelajah BWF. Kalau boleh kita kongsikan kedudukan semasa ranking kelayakan yang boleh diamati oleh peminat badminton tanah air ketika ini. Ingin saya tekankan bahawa hanya 8 yang terbaik akan layak. Okey. Situasi Zijia saya sifatkan sebagai nyawa-nyawa ikan, telur di hujung tanduk. Senario yang pertama, jikalau benar perincian daripada Persekutuan Badminton Dunia BWF yang hanya membenarkan 2 wakil daripada satu negara, ini bermakna Denmark tidak boleh menyalahkan Rasmus Gemke dan Anderson Townsend. Hanya Rasmus Gemke di kedudukan ketiga. Kalau dia di kedudukan kedua, ini bermakna Axelsen dan Antonsen ataupun Axelsen dan Gemke boleh ke kejohanan tersebut. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata Anthony Ginting layak ke suku akhir berdasarkan peruntukan yang dibenarkan oleh BWF ataupun diberikan kepada BWF dalam kejohanan yang bertaraf Super 1000, Ginting kalau dia ke suku akhir, dia akan memperoleh 6,600 mata. Dan kalau tolak dengan beza mata ketika ini akan meletakkan Ginting dalam kedudukan di top 8 yang lebih selesa berbanding dengan Zijia. Ini bahaya yang kita tak nampak. Ada pemain seperti Kun Lawut Vititsan, Jonathan Christie, Lee Chok Yew yang berada dalam kedudukan di dalam top 16, 19,000 mata lebih. Kalau ke separuh akhir misalnya, mereka akan memperoleh 8,400 mata. Jadi itu senario yang boleh memaksa Zijia untuk ucap bye-bye kepada penampilan sulung di final jelajah BWF-nya. Sekarang berapa persen peluang Zijia untuk ke Masters Final? BWF Final? Saya sifatkan sangat tipis pada ketika ini kerana nasib bukan di tangan dia. Kalau Zijia seperti mana yang disebutkan dalam perkongsian dia sebelum ini pada hari Isnin, kalau dia ke suku akhir ataupun ke separuh akhir, dia sudah pun boleh menghela nafas lega. Tapi itulah nasib dia pada hari ini, satu penyingkiran yang mengejutkan. Okey. Sila. Okey, nak move on. Tapi tak apa, kalau tak move on pasal Zijia lagi, please go ahead. Okey, tak. Kesimpulan mudah. Mungkin lawan lebih bagus pada hari ini. Tetapi kesilapan mudah yang unforced error 2-3 kali yang pada kedudukan yang kita bincangkan 18 tu. Di set ketiga, Samir Verma lebih bagus. Tidak ada ruang untuk kita menidakkan kemampuan personal daripada India tu. Tapi di set kedua, ini menampakkan masih belum ada lagi kematangan di pihak Zijia. Kalau kalah pada kedudukan 18-18, kita boleh terima lagi 18-8 ni suka nak terima. Dan saya percaya Zijia pun
Sampai sekarang pun masih lagi memikirkan bagaimana dia boleh tewas dengan kelebihan 10 mata. Tapi itulah dia yang saya tekankan, Zhejiang masih lagi muda pada usia 22 tahun, banyak lagi yang perlu dipelajari. Dan kerana itulah kita perlu menghargai bakat dia ni, sebab selepas Datuk Lee Chong Wei, kita mengharapkan begitu ramai nama lah. Iskandar Zulkarnain Zainuddin, Zulfari Zulkifli yang pernah muncul juara remaja dunia. Zhejiang ni satu ketika dulu bukan siapa-siapa pun. Tak disebut-sebut pun. Orang tak report pun. Tapi sejak dia mengambil inisiatif untuk meneruskan legasi Datuk Lee Chong Wei, tekanan seperti ini yang diletakkan pada bahu dia pada usia 22 tahun sangat berbeza dengan Datuk Lee Chong Wei lah. Dan dia perlu melalui fasa ini. Perlu melalui, kerana saya percaya pada hari ini 33 juta rakyat Malaysia menghembur makian ke arah dia. Dan kekuatan mental itulah perlu diperhalusi lagi. Tapi yes, you said 22 tahun. Yeah. Kita nak move on dah daripada Zhejiang. Selain daripada Zhejiang, banyak lagi sebenarnya berita baik dekat Bangkok hari ini. One of it is men's doubles. Go Wisham, Tan Wee Kiong dalam final last week kan. Yeah. Dan kali ini memang macam langkah kanan. Tapi adakah langkah kanan ini boleh berterusan dan final last time dia orang jadi nap juara. Boleh jadi juara tak? Saya percaya pada ketika ini kerjaya mereka di haluan yang sangat berbeza lah. Buat Wisham dan Wee Kiong tekanan mungkin lebih berkurangan, dilimpahi dengan nikmat memiliki keluarga yang cukup sihat. Ada anak-anak sekarang nak memikirkan masa depan mereka. Betul. Sangat berbeza dan saya percaya apabila mereka melangkah ke final tempoh hari, mungkin memberikan sedikit soal bahawa mereka ni masih relevan lah untuk badminton negara. Betul. Tapi saya sifatkan men's doubles ni berliku kerana kalaulah dalam dunia yang sempurna di Bangkok, selepas ini tidak ada kekecewaan, maka Wisham dan Wee Kiong akan bertemu dengan Aaron Nawawi di suku akhir. Dan kemudian di separuh akhir akan bertemu dengan satu lagi pasangan profesional, TOE Ong Yusin yang baru saja menang ke atas pasangan Thailand. Dekat sini saya nak kritik sikit BWF, mungkin sudah tiba masa untuk memperbaharui sistem bagaimana mereka melakukan undian. Kerana sekarang ni mudah sangat, tekan satu klik saja. Mungkin perlu bekerja lebih keras sikitlah untuk mengelakkan bukan saja Malaysia, tapi negara-negara lain yang ada 3 tanpa wakil di satu kejohanan ini untuk dipisahkan dan mungkin bertemu lebih lanjut dalam saingan. Okey. Ahmed ada bawa telefon bimbit? Ada. Keluarkan Ahmed. Silent tak? Check dulu. Ahmed tolong baca last conversation Ahmed dengan Zhejiang. Ini betul-betul conversation terakhir saya dengan Zhejiang. Okey. Saya tak boleh tunjukkan tapi saya mungkin boleh kongsikan. Sejurus lepas perlawanan, chin up bro. Abang tahu you tough result tapi you punya journey jauh lagi. So dia reply apa? Dia reply, thank you bang. Cukup untuk menceritakan bahawa dia tahu ada lagi ramai rakyat Malaysia yang menyokong dia. Kalau dulu selepas saingan seluruh England, kita memuja dia. Betul. Kita mengangkat dia sebagai pengganti kepada Datuk Lee Chong Wei. Takkanlah pada ketika ini dia baru tewas dalam perlawanan di pusingan pertama. Yang kedua, selepas All England kita nak terus menutup karier dia. Tapi saya rasa dia pressure juga tahu sebab nama Zhejiang disebut-sebut nak banding dengan men's doubles dengan mixed doubles semua tak sangat tahu. Dan diorang ada seteru-seteru mereka itu sendiri. Macam Zhejiang nak banding seorang lagi Darren, itu pun by luck dia masuk kan. Siam Jun Wei pun masih lagi jauh dalam kem kebangsaan. So itu mungkin salah satu sebab kenapa tekanan, extra pressure. Ya, saya percaya dengan sentimen rakyat Malaysia ketika ni normal nak marah, normal nak rasa kecewa, tapi esok kita boleh move on. Esok kita boleh bangkit, berikan semangat kerana bukan saja Zhejiang, ramai lagi pemain-pemain dalam kem kebangsaan yang memerlukan sokongan. Dan percayalah cakap saya bahawa bukan ketika ini kita mahu Zhejiang peak. Kita nak dia berada di kemuncak prestasi apabila di pentas Olimpik, di pentas kejohanan dunia. Umur 22 tahun, masih jauh lagi. Saya berikan ruang kepada Ahmed sebagai penganalisis badminton dan juga wartawan yang terlibat secara langsung dengan badminton untuk berkata sesuatu kepada rakyat Malaysia yang hari ini di Twitter macam-macam persepsi diberikan tentang Zhejiang. Kritikan. Tidak banyak yang ingin saya katakan bahawa satu ketika dahulu kita pernah menikmati kehebatan seorang legenda bernama Datuk Lee Chong Wei dan selepas itu kehebatan serta kemahuan kita untuk menyaksikan berlanjutan satu legasi itu membunuh begitu ramai bakat-bakat muda negara. Tetapi Lee Zhejiang mengambil inisiatif untuk memastikan ada sinar buat badminton negara. Pada ketika ini makian anda akan dijadikan sebagai satu sumber semangat, sokongan anda akan dijadikan sebagai sandaran untuk dia kembali bangkit. Dan percayalah cakap saya, pada satu ketika nanti Zhejiang akan menjadikan aspirasi yang diidamkan Malaysia itu sebagai satu kenyataan.